seperti dimaafkan Tuan Guru atas segala sedikit itu. Jadi tanpa mereka masih disediakan Al-Mukarram Huna hadir sesuai ini untuk menyampaikan setelah dengan tafadhol masykur wa ma'dzur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi ahli rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimain bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharra al-qamara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. Terlebih dahulu terima kasih kepada pengerusi majlis kita pada malam ini, akhuna yang dimuliakan Tuan Syed Abu Bakar selaku imam dan selaku pengurusi masjid Tengku Tomsa, dan juga kepada segala ahli jawatan kuasa masjid daripada peringkat atasan dan kepada peringkat bawahan, dan yang dihormati lagi ditazim lagi dikasihi Tuan Guru Baba Ismail bin Umar Al-Fatani Hafizahullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kesihatan, merahmati dan memanjangkan akan usia beliau. Maka pada malam ini kita telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berada di dalam salah satu daripada tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah masjid, tempat memperingati akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sekarang kita berada di dalam salah satu daripada majlis yang insya-Allah dengan niat kita yang ikhlas dan dengan benar kita untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan majlis yang kita adakan ini Raudhatun min Riyadhil Jannah, satu taman daripada taman-taman surga. Jadi kami mewakili daripada badan yang bertanggungjawab untuk membawa Tuan Guru Baba Ismail secara khusus di Terengganu di dalam kembali dakwah beliau ke Malaysia. Sekarang beliau berada bersama dengan kita sejak daripada 10 Oktober, 10 hari bulan baru ini, dan insya-Allah akan berakhir pada 15 Oktober, itulah besok, lepas daripada Zuhur, lepas daripada Jumaat, setelah Jumaat akan musafir dalam perjalanan balik ke Fatani, tapi akan singgah beberapa tempat lagi di Besuh dan di Kelantan. Maka setelah selesai mengadakan pengajian daurah kita hikam di Madrasah Darul Muhajirin 10 hingga 12 Oktober baru ini, maka sekarang kita mengadakan kuliah yang dinamakan soal bersama dengan Tuan Guru Baba Ismail. Jadi insya-Allah dengan saya ni ada beberapa soalan yang telah terdahulu sampai kepada saya yang saya akan baca. Maka dengan soalan itulah Tuan Guru akan membukakan akan majlis, dan kita lihatlah berapa soalan yang dapat diuraikan pada malam ini. Yang penting majlis kita disempurnakan dengan mendapat manfaat daripada kunjungan beliau. Dan satu lagi saya memohon daripada pengurusi, saya letak beberapa tabung yang
kita sebagai pengelola Masjid Baba ni, kita letak tabung sama ada kaum muslimat. Ada dua. Pintu-pintu utama yang mana tabung tu kita mohon sumbangan daripada siapa yang ada kemampuan, yang mana akan diberikan keseluruhannya kepada Pondok Darul Muhajirin di Fatani Darussalam di bawah antara pihak tuan guru kita untuk dijadikan pembersihan ataupun apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pulih pondok-pondok di sana apa yang patut diusahakan. Jadi tanpa berpanjang kalam, saya menyebutlah Tuan Guru Ismail untuk mengisi ruang di hadapan ini, dan saya akan baca soalan, dan insyaAllah siapa-siapa yang ada rasa untuk nak soal, kalau dapat tulis soalan tu diajukan kepada saya, maka saya kalau ada ruang saya baca, kalau tidak pun soalan tu yang kepada saya pun dah ada 3-4 soalan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon kepada sidang hadirin muslimin muslimat supaya memberi peluang, memberi tumpuan kepada perbahasan ataupun perkongsian ilmu kita pada malam ini. Mudah-mudahan lebih bermanfaat kepada kita semuanya. Lalu waktu azan Isyak ni apa? Jadi saya akan baca soalan yang pertama yang telah ada belum saya. Tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Soalan yang berbunyi, apakah hukum merasai bangga dan gembira di atas ibadat yang dilakukan, tetapi tetap merasai takut kepada Allah di atas dosa yang dilakukan? Mohon penjelasan dari Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafaddala alaina bini'matayil imani wal islam, وهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعمة، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والهداية، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فأوصيكم وإياي بتقوى الله والسمع والطاعة. Yang mulia Tuan Imam Masjid Syed Abi Bakar, semoga-moga hafizahullahu ta'ala, dan juga kepada semua para guru-guru, ustaz-ustaz, dan juga ahli jawatan kuasa masjid, dan seterusnya kepada semua yang hadir, hadirin dan juga hadirat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping Allah melanjutkan usia umurnya dalam keadaan sihat wal afiyah dan dalam dapat keredaan darinya, amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana rancangan yang telah dirancangkan sebagaimana kata Tuan Imam tadi, rancang yang telah kita merancangkan itu membetuli dengan kehendak dan penentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita maklum, kita hanya merancangkan saja, tetapi Allah yang menentukan. Terkadang membetuli dengan rancangan kita, terkadang tidak. Walau bagaimana sekalipun, Allah yang menentukan segala apa yang Ia kehendaki, dan semua penentuan Ia adalah semuanya baik. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqah ila akhir ayah. Allah Tuhan yang telah mengelokkan semua barang yang Ia telah menciptakan. Tak ada suatu perkara yang Ia mencipta dan melaku suatu yang tak elok. Yang berasa elok tak elok itu adalah nafsu kita. Bila membetuli dengan kehendak, terasanya elok, baik, manis perasaannya. Tapi kalau tak membetuli dengan kehendak kita, pahit rasanya. Namun begitu, itu dari segi perasaan. Tapi dari segi akidah dan dari segi amalan, mesti kita redha dengan qadanya. Termasuk dalam rukun iman yang keenam, iaitu bahawa engkau, yakni kita percaya tentang qada dan qadar. Artinya annal asya', semua tu tak berlaku kalau Allah tidak melakukan, dan Dia tidak melaku melainkan semua muwafaqah atas Ia menentukan. Kalau mengaji usul ini panggil ala wa fil iradah. Dia menentu, semua ialah hak membetuli dengan pengetahuannya barang pada ilmu Allah. Itulah syukur kita, rancangan yang telah rancangkan. Jadi kebetulan dengan penentuan dapat kita hadir bersama-sama, dan kepada hadirin hadirat pun dapat hadir bersama. Apalagi pula tempat yang kita hadir ini pula tempat yang dimuliai Allah, hingga dipanggil ke baitum min buyutillah. Sebagaimana mulianya Baitullahil Haram di Makkah, juga baitum min buyutillah, masjid dipanggil satu rumah daripada rumah Allah, yang dipanggil dalam pengajian ilmu idhafah litashrif. Kan kita tidak faham, tidak kita memegang bahawa itu adalah tempat Allah. Bila dikatakan walaupun disebut rumah Allah, Baitullahil Haram, rumah Allah, tak ada dalam pengengan kita bahawa Allah bertempat di situ. Sekalipun kita sebut selalu rumah Allah, tak ada keliru, maka tak perlu kepada perbahasan, tak perlu kepada perbicaraan, kerana kita sebut idafah litashrif. Sebab juga Allah Ta'ala kata naqatallahi wa suqyaha, unta Allah. Unta Allah, apa maksud unta Allah? Kalau maksud kata unta Allah adalah makhluk Allah, bukan seekor itu saja unta, banyak, semua makhluk Allah. Dia panggil idafah, sandarkan perkataan unta, idafah sandar kepada Allah. Ayat kata unta ni bukan biasa, mulianya. Demikianlah rumah. Tengok kalau rumah kita tidak sandar pada rumah Allah, mu nak balik mana? Nak balik ke rumah Allah, maksud rumah kita, itu keliru. Walau kalau kita kembali kepada hakikat, ya semua tu rumah kurniaan Allah, betul. Mu duduk rumah mana sekarang? Di rumah Allah. Katanya keliru sekaligus. Maksud saya rumah kurniaan Allah, betul dalam huraian. Masjid satu rumah Allah, mulia. Bila tidak ada waham, tidak ada kekeliruan, cukup, tak payah keterangan. Tapi apabila keliru, Allah tertinggi atas arah, nak pergi faham duduk atas arah itu nampak ada iham, wajib kena beri keterangan. Paling tidaknya secara ijmal, paling kurang secara ijmal. Apa ijmal? Az-zahir, yang kita segera faham yang mustahil atas Allah, laisa bimurad, cukup. Apakah murad? Serahkanlah at-tafwid ba'da tanzih.
Ataupun tak cukup lagi bagi orang awam kalau serah. Macam mana lagi? Itu perlu kepada tafsil kan, menerangkan dengan bahagian-bahagian yang dipanggil takwil tafsili. Itulah cara pengajian demi untuk menjaga kesucian Islam. Apalagi muslimin banyak pula pegangan-pegangan i'tiqad, nak menjaga pula kesucian i'tiqad yang dinisbah kepada ahli sunnah wal jamaah. Lalu itulah mengadakan huraian dengan secara ijmali, secara tafsili apabila timbul permasalahan. Kalau tak timbul, cukuplah. Sebagaimana orang di zaman salafus salih dulu belum lagi apa dia tu berlaku kekeluarnya yang amat sangat. Maka sebab tu zaman tu kebanyakan digunakan tafwid ba'da tanzih. Tapi bila mari di belakang ada tumbuh macam-macam lah manusia pun kau ramai, yang masuk Islam pun kau ramai, masalah dia timbul banyak. Contoh macam kita duduk di kampung dulu, kalau kita jadi tok imam di kampung zaman dulu, hanya penduduk berapa orang saja, 50 orang, tingginya 100 orang, lelaki puang, kanak-kanak, masalah tak begitu banyak. Bila bertambah ramai kan, kampung bertambah besar, permasalahan kau timbul itu. Maka begitulah ulama rahimahumullah taala, yang zaman tu masalah tak banyak, sekadar bicarakan. Tapi bila mari belakang kemudian masalah banyak, mesti dibicarakan. Timbullah pula kena adanya qadi, ada mahkamah ini, tempat mengadu, tempat mesti untuk nak membicarakan. Kalau tidak latih satu jawatan, kita rasa tak tanggungjawab. Masing-masing dah hawalah. Pergi sama je tu. Kata, pergi sama itu. Pergi sama itu. Oi, saya tak tanggungjawab. Pergi sama itu. Tapi bila dilantikkan yang bertanggungjawab, ada masalah, mesti kita kena tanggungkan. Tak layak saya nak tanggung masalah ni. Kita serahkan kepada yang lain apa yang lebih layak. Itu asalnya. Demikianlah sebab tu kita ada pemimpin dari atasan hingga ke bawahan. Kita ada pula guru-guru, itu mereka yang bertanggungjawab dari segi masalah dan lain-lain fardu kifayah banyak sangat. Segi kedoktoran kan, bila timbul pesakit banyak, mesti berhajat dan perlu kepada doktor bohmok. Maka bohmok ada yang pakar, kadang-kadang penyakit berlaku sekadar ni, tak cukup dengan yang ni, kena di situ. Begitulah tanggungjawab dalam kehidupan kita. Deminya semua itu adalah berkaitan dengan agama. Jadi alhamdulillah sebagai laluan kita. Maka kemudian kita kembali pula kepada masalah yang dibentangkan tadi. Cuba ulang sekali lagi. Apakah hukum merasai bangga dan gembira dengan ibadat menjalankan? Ya, baik. Pertama kali kita bentangkan soalan untuk laluan dulu. Apakah hukum merasa bangga dengan amalan, sama ada bentuk ibadat dan lain? Maksudnya amalan arti kerjaan. Kita salin dulu, kebanyakan kita guna amal hingga sampai sekaligus kita tu jadi asingkan. Bila sebut amal, segera pahamnya solat, puasa, zikir, baca Quran tu panggil amal. Tapi kalau berjual, beli, berniaga, panggil amal tak? Segera faham tak panggil amal tak? Tak panggil amal tak? Panggil apa? Kerja. Ini kerja. Walhal amila ya'malu amalan Arab. Kalau mengaji lurah dia apa dia? Ay fa'ala yaf'alu fa'lan. Al-amal huwa al-fa'l wal-mihnah. Agak saling Melayu kita panggil apa? Kerja. Innamal a'malu binniyat. Satu riwayat binniyah dengan mufrad jamak. Ada juga innamal amal binniyah mufrad jamak orang mengaji kaedah. Kita jemah sesungguhnya segala amal. Tu. Kita saling ke dari segi lurah, sesungguhnya segala kerja. Segala kerja, maka bila kita kerja apa? Kerja sewaktu, kerja panggil kerjaan. Maka kerjaan kita tu sama ada berbentuk ibadat, solat, puasa, dan sama ada wajib dan sunat,
dan bentuk muamalat, kerja buat harian, cari kehidupan, bentuk berjual beli, apa dia memberi hebah, menerima, dan juga apa lagi bantu membantu, semua tu amal. Ini bentuk muamalat. Nah, pernikahan, bernikah kahwin, semua tu masuk dalam kerjaan perkahwinan. Nah, yang kita tak sunyi pada yang halal, yang haram, yang sah, tidak sah. Kan? Nanti kata semua aman. Ngaji ibadat semalam soalnya. Apa dia sembahyang? Dia ada rukun, dia ada syarat. Bila tak mencukupi, hukumnya tidak sah. Begitu berjual beli. Ada rukunnya, ada syaratnya. Bila tak cukup rukunnya, tidak sah. Begitulah pernikah kahwin kan, munakahah. Nak ada rukun dia, syarat dia, tak cukup ni, maka hukumnya tidak sah. Demikianlah. Apa saja pergilah kepada jinayat, kepada apa semua sekali, semua tu masalah al-a'mal. Al-a'mal bin niyat. Bin niyat ai bil qasd. Dengan niat. Semua kerjaan tergantung dengan niat. Bila tergantung dengan niat, itulah soal tadi, apakah hukum merasa bangga, tepat nak tahu betul rasa bangga dengan segala amalan, yang ini dengan segala kerjaan. Sama ada kerjaan dengan ibadat tadi, kerjaan dalam bentuk membantu orang susah, buat itu dan ini, semua tu amalan. Rasa bangga, apakah hukum? Baik, di sini kalau kita mengaji dalam dia panggil al-farah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih falyafrahu. Kan? Ada ayat sebut tak? Kena satu ayat tu? Kena. Kata ulemu Muhammad, dengan kurniaan Allah, dengan rahmat dari Allah, falyafrahu. Fariha yafrahu, farahan arti suka. Suka maksud hati. Kalau suka ketawa, dia panggil dah. Nak kata tak? Qah ha ha ha. Arab panggil qah suka qah. Dhahak suka ki. Tu ini farah. Farah suka, arti suka hati. Maka suka dia dua bentuk. Kalau kita suka kepada amalan yang telah kita lakukan, amal kebaikan, tapi kita suka dari segi mana? Dengan segi bi fadlillah. Itu naklah suka, disuruh. Kita boleh buat dan amal kalau tak takdir dari Allah. Kita nak boleh beriman kan ni kalau tidak taufik dari Allah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tengok orang yang bila diberi mata hatinya, dijadikan mata hatinya, apa dia, inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu, tak boleh faham sampai bila. Wa fi azanihim waqra, dalam telinga kami menjadikan penyumat maknawi yang menyebabkan tak dengar hak yang sebenar. Kalau hak yang tak sebenar suka sangat dengar. Maka Allah Ta'ala kata, bila orang yang kami jadi begitu, apa dia ceritanya, wa in tad'uhum ilal huda, dan jika mu dakwah, jika mu panggil, mu laung selalu macam mana pun, falan yahtadu idzan abada, maka tak akan dapat petunjuk mereka itu, bukan sekadar hari ni, abadan selama-lama. Ini apa ni? Ini pula balik kepada khizlan Allah. Dikatakan khizlan lawanan taufik tadi. Tapi bila taufik dari Allah, mudah je, senangnya. Walaupun di peringkat awal lawan, menentang, musuh dengan Islam seperti Abu Sufyan katakan peringkat awal kan, Ammar bin As. Begitulah sahabat-sahabat Khalid bin Walid kemain tu. Pada peringkat awal tu melawan. Tapi bila Allah Ta'ala memberi hidayah kepada ni taufik, khalqut ta'ah fil abad, mudah dan senang. Ketika panggil betul tu lawan. Tapi lepas tu berfikir dengan tak ada kena panggil, beriman macam Khalid bin Walid. Cakap-cakap gitu. Ikrimah bukan main tu, nak lari. Setelah tahun dibuka Mekah, anak Abu Jahal tu, kerana dia ingat ayah dia sebegitu hebat menentang dia pun. Apabila Mekah sudah dibukakan, jatuh dah, ketika itu dia pun seolah tak ada jalan keluar, mereka lari. Tapi isteri dia mukminah,
sudah beriman. Dia lari. Kata riwayat, kata setengah lari hingga sampai dia Jemrang. Tapi sampai di tempat laut yang dalam, datang angin putaran, puting beliung kalau kita panggil apa? Sini. Ya. Pusing, maka dia mari menazar, demi Allah, kerana arak macam mana pun wallahi tak tinggal lah kan. Demi Allah, sekiranya kalau kau menyelamatkan aku nak beriman. Kata setengah riwayat. Kata setengah riwayat sebab nak beriman dia, isteri mai cari. Bila dia dengar ucapan Nabi SAW, siapa-siapa masuk di rumah Abu Sufyan, orang itu selamat. Dengan siapa Abu Sufyan, orang lari masuk tupu di rumah dia, jangan hari ni. Kami dengar Muhammad kata, siapa lari bertupu Abu Sufyan, orang itu selamat. Abu Sufyan, ya aku duk lawan dia, aku duk musuhnya dia, tapi dia masih menghargai aku. Rasa orang petani panggil rasa patah perasaan, lembut perasaan. Begitulah Ikrimah bila dia nak lari, isteri dia sepak katanya. Dia ada hampir nak Jemrang di satu riwayat. Maka isteri dia panggil. Bila dia panggil, dia pandai tengok isteri, dia cuba nak mendekati isteri. Isteri kata, jangan, tak boleh. Aku dah mukminah, kamu masih kufur. Tak boleh nak mendekati lagi. Kecuali beriman kata, aku takut ke Muhammad, aku takut. Tak apa. Kerana Muhammad orang bagus, orang baik, ini. Dia pun nanti takut apa, bawa pergi. Jadi bawa isteri, bawa di belakang. Tapi bila sampai jumpa Rasulullah, Ikrimah, sila. Allah tadi bahasa habis. Yang manusia lagu tu. Sebab itulah walaupun orang yang garang, orang petani kata backing. orang kedua kata kepala masam. Dah macam itu dah. Kepala masam. Orang petani kata backing. Sini apa? Garang. Backing juga. Masya Allah, tak apa. Backing, setara anak backing pun cuba kita hormat. Beri ke menghargai. Rasa lagu anak. Sila Allah, Masya Allah, sila. Awak tak tahu pun. Sedangkan dia tu dah nak makan kita lama dah. Nak makan dia panggil. Orang petani cakap gitu, sini panggil tak? Cakap dah nak makan gitu. Sama walaupun dia nak makan kita, makan boleh ke manusia? Tak, tasbih, majak isti'arah. Orang nak buat senantiasa usaha nak bunuh dia tu yang ni, panggil kata dia tu nak makan. Kawan makan kawan, bandingnya macam binatang singa lah makan, maknanya begitu. Sekalipun kita tahu bahawa dia tu selalu usaha nak merosakkan kita, kalau boleh nak mematikan kita, kita tahu. Tapi itu tahu sebagai tahu saja, tapi cara hikmah menghargai dia. Kerana kemungkinan masa tu dia dalam kejahilan, masa tu dalam nafsu dia masih amarah, perkara boleh bertukar. Di sisi Allah perkara mungkin. Tengok kita sendiri nak sampai tahap ni pun, kalau cek klik kembali kepada belakang, banyak perkaranya. Nak boleh sampai ke tahap ni pun, ini alhamdulillah kita ingat begitu, lalu kita buat tak tahu. La tatribal yaum, sebagaimana Nabi Allah Yusuf AS kan, siapa buat dia? Saudara dia, tak ada orang lain kan. Anak Nabi, bukan orang biasa. Anak Nabi, cucu Nabi, cicit Nabi, bukan main. Anak Yaqub Nabi, anak Ishak Nabi, anak Ibrahim Nabi, tuk nakan pulanya Ismail Nabi. Masya Allah keluarga dia tu. Tapi jatuh anak ke anak tengok, dia timbul perasaan macam-macam, nak tahu Yusuf. Kalau boleh nak bunuh Yusuf. Ringkas cerita, akhir Yusuf diangkat oleh Rasulullah atau oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi lagi Rasul, disabit pula Raja Muda. Kamai pangkat dia tu kerana kesabarannya tu tinggi. Tapi setelah saudara dia dah ulang-ulik ke Mesir, kali pertama dia kenal dah ni saudara dia, tapi dia tak memperkenalkan. Yang sebelah balik nu Allah tak bagi kenal. Kenapa? Kerana dia buat ke adik. Seolah Allah Taala kata mata hati tak kenal. Bila jumpa dengan adik, Allah tak beri kenal. Yang ni kenal dah. Tanpa beri hormat kepada dia, beri tempat yang mulia, beri barang pula yang mari nak beli, beri barang lebih pada orang lain. Bayaran dia tak ambil, dia masuk pula dalam guni tu. Balik-balik ibu kau tengok, tak ada ambil. Bayaran tak ada ambil. Sedangkan ni tahu, ni tak tahu lagi. Baik Raja Mesir. Malah adik dia. Kan? Ini cara Allah Taala buat.
filem je kita boleh tengok, ambil iktibar. Dapat kebaikan. Dapat nak cerita di mana? Setelah kali yang ketiga, maka dia memperkenalkan Yusuf. Dia nak memperkenal, dia tanya dulu betul supaya berfikir. Anta apa dia? Apakah akan buat pada Yusuf dulu? Balik ke mana? Adakah kau ni Yusuf? Mula-mula tarik bahasa nak kenal lah. Adakah kau Yusuf? Saya Yusuf. Allah kamu jadi rasa tak isahlah. Allah kami salah dengan kamu, maaf. La tatrib al-yawm. Tak ada sebut-sebutlah perkara silap pada dulu. Ini biasa. Ini takdir dari Allah. Tengok. Kalau kita hari ini ku jadi besar, dulu mung duk buat aku nak penjara mung. Kalau kita kan. Tapi tak. Ni orang sifat Nabi-Nabi, orang yang hati dibersih oleh Allah, orang pilihan Allah, jadikan contoh teladan kepada kita. Tak ada nak yang ada dendam, tak ada nak apa dak. Tak ada sebutlah kata dia, ini takdir dari Allah. Tengok. Maka demikianlah kita kembali kepada soalan tadi, apakah hukum kita berbangga, rasa bangga, rasa suka, rasa seronok dengan amalan, yakni kerjaan kebaikan yang telah kita lakukan? Jawab, hukumnya ialah disuruh kita suka, tapi apa panggil apa dia? Sebagai farah syukur. Suka di atas syukur nikmat Allah Ta'ala. Boleh kita beriman, boleh kita beramal soleh. Suka segitu, falyafrahu. Naklah. Hak dilarang tu iaitu farah batarin, suka dalam bentuk sombong. Aku buat itu, aku yang buat ini, aku tu ikut sombong, itu tak boleh. Jadi terbagi kepada dua lah. Dia panggil hak ni suka syukur atas kurniaan Allah. Karena semata-mata kita tak boleh kita nak buat. Macam tadilah, wa ma kunna linahtadiya kan. Tidaklah kita dapat petunjuk sekiranya laula, kalau tidak an hadanallah, kalau Allah tidak menghidayahkan. Macam tadilah, orang hidup lawan Rasulullah tapi akhir dihidayahkan. Beriman dengan mudah. Masa panggil biasa, lawan. Akhir-akhir berfikir, cari beriman. Tu Allah Ta'ala hidayah. Demikian kita dari awal lagi, Allah Ta'ala hidayah nenek moyang kita beriman, jatuh ke kita beriman, anak cucu terus menerus. Cuma wajib atas kita jaga dan minta semoga Allah Ta'ala hidupkan kita dengan iman sebagai doa kan. Allahumma ahyina bil iman. Tu dia. Dan semasa kita hidup iman, matikan kami dengan iman, kan tu doa tu. Apa tu? Ini bina atas syukur nikmat. Maka suka kerana syukur nikmat itu disuruhkan. Suka tu hukumnya disuruhkan, digalakkan pakai kebajikan pula. Kita hasil apa kelebihan segi kita dapat buat kebaikan, suka tu pun kebajikan. Hak yang dilarang tu suka kerana kesombongan. Itu dia lah. Baik. Ya. Ini masalah mereka. Salah seorang makmum yang tidak melihat pergerakan imam di dalam solat Jumaat, semata-mata mendengar suaranya dua, adakah sah solat Jumaat? Dalam solat Jumaat, kemudian makmum tu tidak lihat imam, gerakkan, tak lihat gerakan imam, hanya sekadar dengar suara imam melalui. Kalau zaman dulu tak dengar, tak lihat imam, masuk dah. Sila-sila dulu. Azan dulu, baru kita sambung semula insya-Allah. Situ dulu. Ya, baik. Laluan azan dulu. Itu. Oh gitu dah. Baik, tak apalah. Sambung lagi, sambung yang saat ni tadi, soalan tadi. Masalah sekarang ni kita guna mikrofon kan. Tak payah pakai mubaligh lagi.
Tengok kita mengaji di sana, kalau dah tak dengar, kita terlalu jauh daripada imam, kita tak dengar, berhajat dan perlu kepada mubaligh. Kerana mubaligh orang yang menyampaikan imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, anak menyampaikan lah tu hikmat mubaligh tu. Sebab tak kalau dah sampai tak perlu pada mubaligh kan. Sekarang ada suara pembesar dah ni, imam dengar dah Allahu Akbar, oh dengar apa duk kapung bukan aja masjid duk kapung tu dengar tu Allahu Akbar, sami Allah minta berasa apa boleh jemaah di rumah kita ni dengar malak dah kan. Lalu timbul soalan bagaimana tak nampak imam. Ya, tak nampak masalah imam tak jadi masalah. Ya, masalahnya dia tak nampak imam sebab dia duduk jauh ke, sebab tu tak nampak imam. Tapi hubungan dia dengan saf tu tu masalah. Tengok sembahyang Mekah zaman dulu lah ni tu tak apalah. Kalau dulu kat telah lorong tengah jalan siapa sahabat amai masjid din tu dia tak nampak imam pun. Itu tak ada apa. Apalagi kalau solat kita tu di dalam masjid, umpama masjid begini, asalnya hanya luas begini, tapi tambahan baru pula nu katakanlah buka pula masjid, lepas tu pintu ditutup hingga siapa kalau di sana luar ni pun panggil luar, ini dalam luar, tapi semua masjid kan memang. Kalau begitu, walaupun kita ada dinding, ada jidar, lepas tu ada pintu pula kita diselakkan, dikuncikan, diselak. Tapi selak tidak mati dah boleh buka kan. Diselakkan. Bila sama-sama dalam masjid, walaupun ada pintu diselak, sekira-kira makmum nak datang ke imam tak boleh kerana pintu diselak, pun sah dan memada bila sama-sama dalam masjid. Lain perbezaan kalau surau, madrasah, tu kena ada dia boleh jalan laluan makmum kepada imam. Hatta sehingga kalau kita katakan pintu di tepi ni tidak ada, masalah pintu ada hanya di situ, di belakang tu. Jadi orang sebelah sana di luar pada masjid, bukan masjid katakan, kalau dia nak duduk atas pada ni tak boleh lah. Sebab apa? Jadi masalah nak sah ikut, sekiranya nak mari sama imam, menganan ataupun mengiri pada imam, tak boleh membelakang pada imam kan. Ni kita nak pergi imam, dia buat pada belakang gitu. Itu jika lain daripada masjid, surau, madrasah dan sebagainya. Adapun bila sama masjid tak apa. Kata kalau jauh kita duduk seorang luar, imam ada sini, tapi jarak daripada kaki tumit imam katakanlah tak ada makmum lain, atau makmum ada satu saf saja ataupun dua saf, katalah daripada tumit saf yang kedua ketiga, katakan mengapa jaraknya jauh lebih pada 300 katakanlah, tapi sama dalam masjid duduk di ujung seorang dia yang tu dia, sekalipun hukumnya sah. Itu di segi sah. Ada pun segi dapat fadilat tu lain pula kan. Itu dia. Baik. Boleh. Masya-Allah. Ya. Oh, tak apa dengar. Oh, ya. Terdengar mulai. Allah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. 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 Allahu akbar. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma والدرجة العالية الرفيعة والبعث المحمود الذي boleh sambung. Boleh sambung. Soalan seterusnya, adakah dinamakan Ma'rifatillah semata-mata belajar sifat 20 tanpa memahami makna-makna sifat yang disebutkan dalam pengajian? Allah. Adakah dinamakan, dipanggilkan ma'rifatullah? Terjemah dulu apa ma'rifatu. Arafa ya'rifu irfanan wa ma'rifatan, arti kenal. Kenal. Kan kita selalu jumpa sana ke? Kenal saya. Oh tak kenal ni, temu kali pertama tak pernah kenal ni, baru kenal. Itulah Melayunya. Ma'rifat arti kenal. Ma'rifatullah arti kenal Allah. Begitu dulu. Lepas tu orang mengaji istilah dianya tinggi, rendah, ma'rifat, amma, khassah, khawasul, kau kira lagi dah. Umum dulu kenal Allah. Jadi kita umumkan dulu semua orang mukmin kenal Allah dah. Berjawab dulu. Kalau tak kenal Allah, tak panggil mukmin dari awal lagi lah. Kan? Gak kita semua tak ada kenal. Siapa kecil-kecil lagi tu, ayah kita dah ajar, belum kita berguru, belum mengaji. Mengaji dah. Nak makan bismillah. Alif, marah. Bangun, solat, dah marah. Dah kenal dah. Hingga tak pandai nak sebut. Sebelum pada kita mengaji istilah. Supaya kita guru ayah kita ajar Quran, baca tak pandai ayah tarik baca alhamdulillah rabbil alamin. Pada ajar beberapa kali dia ingat, sampai ingat tak perlu lihat pada surat lagi. Baca ingat mulut baca. Tapi kalau tanya hukum tajwid tak faham, nak mengaji suku tu kan, alaihim ghaib, apa dia tu mim mati tu mengarah, tu nak mengaji istilah suku. Itu mana kata kita faham dah cara baca bila lagi dengar Quran, betul. Cuba tanya dia, biarlah dia tak pandai cara apa nama istilah musul 420 tadi 420, tapi kalau tanya Tuhan ada ke tak ada? Semua kanak-kanak Tuhan ada. Tapi dia faham, kanak tak faham dia pernah tanya, ya ada Tuhan ada, ya di mana adanya? Kita serabut pula ayah ni. Nak jawab belik pula tu anak tanya macam tu. Tapi kita cedik dia jawab ginilah dulu. Mungkin dia tanya, ayah Tuhan kita ada lah, ada. Duk mana ayah? Nanti adik besar sikit lagi dia ngajilah. Kita jawab tidak tepat. Macam mana ayah ada tak tepat? Belik kita. Budak ni kenapa nak curi pada aku? Itu bab istilah. Pegangan sudah ada apa yang fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah kan. Cuma duk merusak ditarikkan.
thumma abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisani au kama qala. Jadi fitrah saja begitu. Begitulah kita lahir pada anak cucu Islam. Fitrah dia cukup. Selama tidak ditarik dia apa oleh suasana dan sebagainya, maka kekal di atas. Oleh yang demikian, kaum yang muktamad mengatakan anak-anak atfalil kufar awal musyrikin, pada umum, pada khususnya anak-anak kecil, bayi-bayi dan anak-anak kecil yang belum balik, maksudnya bila mati dalam keadaan belum balik, ada kaum mengatakan mereka itu bina tak asal fitrah. Walaupun ada khilaf, tapi boleh ambil iktibar. Apalagi anak muslimin, kan? Dan sehingga pulaknya, kalaulah ibu bapa atau ibu atau ayah masuk Islam, anak yang belum balik jadi tab'an hukumnya Islam, tak ada kena mengucap. Tengok Islam tu menghargai dan cara menariknya. Demikianlah belajar sifat 20, macam belajar tajwid tadilah. Baca dah betul, baca dah kena, tapi hukum tajwid tanya tak boleh nak jawab. Kalau jawab apa, kadang-kadang betul, kadang tak betul. Ini panggil apa hukum ikhfa, tak tahu. Cuba baca nak dengar. Masya Allah, baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin masalan. Oh, baca betul. Itu apa dia hukum? Rabbil Alamin, alamin mak apa? Tak tahu mak tak mak. Maka itu salah kah? Tak ada salah. Ini sebab tu Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan bersalahan, Tuhan Maha Esa. Tapi wahdaniyah tak panggil, tak pandai nak sebut wahdaniyah, mukhalafatuhu lil hawadith, tak pandai. Tu kena mengaji istilah dia suku. Tu bandingan. Itulah di antaranya. Maka kita mengaji sebagai nak tahu itu bagus. Jangan kita mengatakan bahawa orang tak pandai sifat 20 itu tak sah. Baik, tak pandai nak sebut sifat 20, tapi tanya Tuhan ada tak? Ada. Bagaimana kalau tak ada? Tak terima pada akal. Sebab apa? Kerana ada kita, macam mana nak ada? Dulu kita tak ada. Jadi pandailah tu. Tapi kerana wujud ke apa ke, tak pandai nak kata. Walah ada kata ada tu wujud dah lah dalam bahasa Arab. Melayu kata ada. Saya kata mi. Tu. Qadim kidam. Kata sedia. Apa makna sedia? Tidak ada mula. Saya panggil dem. Itu panggil lah. Ya, semoga-moga kita kena husnuzan kepada orang mukmin, anak orang mukmin, anak orang muslim yang sebenar-benar Islamnya hanya dia mutabak awam, maka tak mengapalah. Di samping itu syarak mewajibkan sebagai kifayah atas seramai-ramai mesti kena ada pandai supaya cadang kalau timbul syubhat dan mesti ada yang menerangkan supaya hilang daf'us syubhat. Itulah bila mengaji tinggi ke tinggi tak habis-habis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, habis. Kalau kita dah buat tu keluar habis. Ngaji situ habis. Masalah kita berhenti. Waktu ilmu ni tak habis. Tak habis. Lagi kita mengaji, lagi bahasa tak cukup, lagi mengaji, lagi tak cukup, tak habis-habis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah di antaranya. Kalau nak meski tambahan pun boleh lah. Dan soalan seterusnya, saya orang yang baru dalam mencari ilmu, mohon panduan daripada tuan guru, bagaimanakah kita nak kenal seorang guru itu yang betul mengikut panduan Ahli Sunnah wal Jamaah? Ya, pada asal di antara satu cara kita nak menuntut ilmu bukan pergi-pergi mengaji selalu. Kalau orang dulu dia pergi dulu minta izin nak duduk boleh seminggu dua duduk. Dia kata pergi masuk mak serahlah. Mari minta izin pergi jumpa guru. Saya nak minta izin dengan tuan guru nak duduk di sini, nak bermukim sini boleh seminggu ataupun dua tengah keadaan. Boleh? Dia kata boleh. Maka duduk, ada tempat duduk situ, duduk berjamaah dengan gurunya, duduk dengar ajaran guru, baik cara gaya baca kitabnya, kaedahnya kita duduk dengar, dan cara akhlak dia, didikan dia, kita duduk tengok, buat perhatian dia, tengok
Walaupun tak ada minta nak belajar dengan dia tak lagi, nak minta izin nak duduk dulu. Guru tak hasil lah. Tak apa, boleh. Duduk. Lepas pada tu cukup seminggu ke beberapa hari terasa nak pergi lain pula kerana guru tu ramai. Izin minta tahu saya nak pergi ziarah situ pula dengan lawan. Boleh, salam kena. Dia pun pergi pula, satu pun nak duduk. Minta izin macam tadi. Nak duduk sehari ke 3, duduk satu tempat. Minta izin pula pindah pergi beberapa tempat. Lepas tu kadang-kadang Tuhan mari bersetuju. Saya setuju dengan guru tu. Barulah lepas pada tu kita mari semula. Tuan Guru, saya mari dulu tu saya nak minta Tuan Guru nak duduk di sini, nak minta belajar dengan Tuan Guru di sini. Boleh, silakan. Lalu adakan upacara orang dulu kan. Mengadap guru tarik ke ajar Fatihah dan sebagainya. Lepas kita pula dah tu sebagai nak ambil tabarruk, buat puluk-puluk. Kerana puluk ni dia lekat molek ni puluk ni. Dia tengah buat puluk mari pula berwarna kuning. Tu dia. Dan sebagai doa guru pun baca doa. Sudah tu baca sila. Maka dia mengaji dan turut peraturan guru. Tu dulu. Tidak kata pergi nak mengaji di situ. Siapa guru tak tahu, susah umil lah tu. Itu lagu cara lain. Itulah apa yang kata talaqi. Belajar cerita lagi. Maka terserah pada kita buat pilihan. Pergi dengar bahasa setuju sila. Lepas tu dia ke apa yang kata Allah kau capak sedihlah. Capak sedihlah situ. Kenal bertambah kenal tambah kenal. Kan? Tidak bila kita berguru mesti kita beradab dengan dia. Tak nanti dia kata lah nak duduk sini kena 1, 2, 3, 4. Tak mesti kata begitulah. Waktu mesti dah adab guru terhadap murid dan adab murid terhadap guru. Dia ada dua pihak. Bukan hanya murid saja pada guru. Guru pun ada adab terhadap muridnya. Dia ada dua pihak tu. Seperti contoh suami isteri. Bukan kata hak isteri atas suami semata-mata nafkah ada. Hak suami atas isteri pun ada. Sama-sama ada hak hukuk. Ma yajibu adauhu. Sama ada hukuk. Begitu kita ayah ibu bapa terhadap anak. Hak ibu bapa atas anak mesti patuh, mesti apa itu hormat dan sebagainya, taat, hormat dan sebagainya, khidmat. Itu hak ibu bapa atas anak. Begitu juga hak anak atas ibu bapa. Ya ada hak atas gimana gitu kan. Demikianlah guru. Ada hak guru atas muridnya dan hak murid atas guru. Bila kita sanggup seorang main nak belajar dengan kita bertanggungjawab, kita ajarkan dia. Itulah guru-guru dulu tu bila dia tupu pada mengajar, dia tak kerja buat yang lain, kerja dia mengajar. Sebab dia sanggup dah orang main nak mengaji dengan dia. Orang nak mengaji pagi lah minta baca kitab, petang lah, malam lah, dia tupu yang tu kerja dia dah. Tak asal begitulah. Tapi bila di akhir ini ada perubahan turut zaman. Tapi walau bagaimanapun hak yang tradisional dulu itulah caranya. Bila mari kita kemudian orang baru ni tak faham cara tradisional tu kan. Macam mana? Macam-macam lah. Walau bagaimanapun itulah dia. Semoga-moga Allah Ta'ala apa dia bagi hidayah kepada kita, tambahkan hidayah, tambahkan semoga-moganya. Sebab kita niat kita yang baik nak mencari ilmu. Itu dia. Man salaka tariqan yatlubu bihi ilman. Siapa berjalan. Berjalan tu kalau dulu berjalan sungguh. Berjalan sungguh kalau dulu lah. Zaman dulu tu. Berjalan. Siapa punya keluar daripada rumah berjalan. Macam katakanlah orang di sini. Di sini pun di Terengganu. Ya, berjalan. Tidak belayar. Sini panggil belayu lah. Melayu, kita petani, orang petani Melayu, mai sini. Macam tuan guru kita Haji Abdul Hadi Awang tu, pernah bawa lawatan kali pertama mula-mula mai kenal Terengganu. Kalau tak silap 30-an lebih dulu. Masa tu Bapa Haji Abdul Rahman Pomei masa dek letak tapak pondok. Dia apa situ? Pak Bapa jumpa Imam Pomei. Kuala Ibai. Kebetulan murid dia belajar sana, ada budak di Kuala Ibai. Pergilah. Mari ziarah tuan guru tu kali pertama, kenal dia di tepi pantai rumah dia tu. Dia tanya lah saya, dari mana? Dia tanya saya dari petani. Dia tanya, petani betul lah? Saya kata, macam mana pula betul tak betul lah? Gurau lah.
Dia kata ada bila sebut fatani itu melekat pi jala, melekat pi tarak naratiwat. Oh ya, saya petani betul, tapi sekarang duk buka pondok mengajar di naratiwat. Masa tu masa Baba Syubla saya duk di Kebaikan masa tu. Sekarang di naratiwat berasa fatani betul. Maka dia tanya pula daerah mana? Daerah Jambu. Bila sebut daerah Jambu, tuan guru kata ana Jambu, ana Jambu. Ingat lagi. Maknanya dia talian Jambu tu. Tok lelaki nu Melayu mari singgah usila. Kahwin tok puang. Tu dia. Itulah. Lepas tu tertarik yang di antara Terengganu dengan petani kita ni, maknanya daripada nenek moyang lagi tu dia ada hubungan belajar pergi mari kahwin situ, yang ni ke sini kahwin sini, yang ni pergi belajar situ belajar sini, balik buka pondok sebagainya. Itulah hubungan masih rapat. Lebih lagi pula dulu seolah-olah walaupun negara lain tidak bersepadan kan, nak pergi mari senang mudah, tak ada kena pakai pasport cok kan zaman dulu. Walaupun nampak Zuhir hadis kata man salaka tariqan, siapa-siapa berjalan keluar daripada rumah, keluar pada kampung berjalan, ada bawa bekal ke berjalan tu. Tu pergi apa tujuannya? Yaltamisu bihi ilman. Hal keadaan menuntut, tujuan letak hati pergi berjalan tu tujuan apa? Tujuan nak menuntut ilmu, nak mencari ilmu. Maka jawablah, dia kata sahalallahu lahu, naca memudahkan oleh Allah bagi siapa itu akan tariqan ilal jannah. masya-Allah, Allah mempermudahkan jalan syurga, walaupun nampak kita dak berjalan atas batas tembok dan sebagainya pun belajar nampak, tapi dalam hadis sebut Allah memudahkan jalan syurga dah tu. Maka situ kita boleh kenal lah guru-guru mursyid tak mursyid tu. Dia tak ada guru nak istihad, aku mursyid lah. Mengajar istihad gitu, bukan mursyid mula gitu lah. Jadi mengesik dia panggil, mengusik mengusir lah. Terkejut kita nak belajar aku mursyid sudah pakai usik selalu lah. Itulah. Jadi semoga dinasihatkan kepada adik-adik pelajar dan kepada orang muda-muda yang ada cita dan hemah untuk belajar. Kita cari macam tadilah, kita pergi minta izin dengan guru nak duduk seminggu guru ataupun 3-4 hari ikut atas serahlah. Aku kata silah boleh duduk tengok cara mengajar dia, cara huraian dia, tarbiyah dia, tengok, kita tengok dia mengajar berasa hati capapkan setuju sini, tapi biar nak kita tengok lagi di lain-lain, ambil tabarruk guru-guru, kerana setiap ada punya keberkatan masing-masing kan. Minta izin guru nak pergi situ, baik, assalamualaikum, salam dia, hubungan guru ke guru di sini dengan beberapa hari hati nah. Kadang-kadang sebulan dah pergi kita, akhir balik ke rumah. Bila balik ke rumah istikharah. Ini cara kita semaya istikharah, minta Allah Taala tunjuk jalan yang baik, minta kebaikan dari Allah. Allah Taala capai ilham, berasa setuju situ, silakan, ada apa. Itu cara pilihan menuntut ilmu zaman dalam Islam kita begitu pada asal. Tapi cara ni sudah ketinggalan. Jarang diamalkan. Itu dia. Kadang-kadang kita belajar sekarang nak merebut kepada pangkat, jawatan, kelah. Itu masalahnya. Itu soal cara baru kan. Jangan sampai sekaligus memandangkan kepada pengajian tradisional tu ketinggalan zaman, ketinggalan masa. Tidak, kita silap faham. Itulah diantaranya nasihat pada adik-adik pelajar, orang muda-muda yang kita ingin belajar di mana-mana saja, itu begitulah caranya. Baik. Boleh lagi sambung, kita nak sampai jam berapa tu Imam? Sekarang jam dah 8.30 mengikut tahun sini. Kalau kita petani baru hanya 7.30. Masih awal. Kata Kedah masih awal lah. Awal lagi ya. Boleh sambung. Mohon penjelasan tuan guru berkenaan dengan hukum solat fardu di atas kursi, sejauh mana kita akan dalam solat. Benar tak benar pula kepada kesihatan kita dan keuzuran kita. Ini soalannya, dia tanya rupanya sejauh mana. Jauh punya. Itu cara bahasa dia guna, cara bahasa baru. Sejauh mana? Kalau jauh, nak mendekat sikit macam mana? Itu kata dia lah. Tanya hak jauh dulu.
Sejauh mana? Oh, solat di atas kursi. Tak ada jauh lah. Dia duduk atas kursi kat rapat lah tu. Jadi maksudnya bagaimanakah gitu dah, bagaimanakah kita solat di atas kursi. Ala kulli hal, sama ada atas kursi ataupun di bawah tidak di kursi pun, pentingnya kita kembali kepada asal ajaran berpucuk hadis ini. Sebab wurudil hadis, sebab datang hadis mengenai kaifiat solat berbentuk berdiri, duduk, berbaring dan melentang. Asalnya Imran ibn al-Husain radhiyallahu taala anhuma, kerana ia ditimpa penyakit basur, kita panggil penyakit bawasir. Sini panggil bawasir dah. Maknanya bawasir, Arab panggil bawasir, jamak dia ada. Nah, dia penyakit itu kok kita maklumlah, walaupun kita tak pernah berlaku penyakit, tapi kita terasakan sungguh penyakit bawasir ni sakit. Apalagi nak gerak turun naik kan. Nak duduk, nak bangun Allah susahnya. Lalu dia pergi menyatakan bahawa dia ni bagaimana, dia ni penyakit bawasir, susah dan nak gerak. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam ajar dia, salli. Sebab tu engkau tu tuju pada hai Imran, asal di situ. Tapi orang panggil al-ibratu bi umumil lafzi. Sebab ajar situ, tapi ajaran tu meliputi sampai kepada bila-bila. Salli qa'iman, sembahyang ulimu, maknanya hai apa dia Imran, kamu sembahyangkan hal kada qa'iman, sambil berdiri. Ni sebab apa yang kata qiyam itu rukun kan. Sengaja nak duduk tak boleh, malaikat sembahyang sunat. Sembahyang hal kada berdiri. Lepas tu mai muqabil bagi mahzuf. Yang ni salah kata ini stata'ta. Tak ada zuhir mai zuhir di muqabil dia. Fa illam tastati', bermakna kata fa illam muqabil mahzuf. Salah kata salli qa'iman, ini stata'ta. Sembahyanglah sambil berdiri jika mu tu kuasa berdiri. Sebaliknya fa illam tastati', maka jika sekiranya kau tu tak kuasa, artinya tak kuasa kan solat berdiri, fa qa'idan, rekahnya fa qa'idan ay fasalli qa'idan hala kau dika qa'idan, kau sembahyanglah hal keadaan kau itu yang duduk. Tu nak ambil lafaz-lafaz dulu. Wa illam tastati, jika mu tak kuasa juga duduk, fa muttaji'an, kan berbaring. Berbaring itu dua lah, boleh dua cara lah. Emok atas lambung yang kanan, emok atas lambung yang kiri. Pilihanlah. Jika boleh pilih, maka afdal sebelah kanan. Kalau boleh pilih. Kalau tidak, tak boleh nak berintah kanan, mesti dah kiri. Nak meletak, nanti dulu. Wa illam tastati, jika tak kuasa juga berbaring, fa mustalqiyan, melentang. Habislah kita pak kelakuan tu yalah. Tak kuasa meletang dah, macam mana? Melerak. Tak sekat tu dia ajar meletang. Mari nak bercara kita tentang qa'idan, duduk. Baik, masalah duduk ni kita semua ni panggil bersifat dengan duduk kan. Qa'idun, segala yang duduk. Saya duduk dah ni, kau berdiri saja ni. Duduk juga ni, tapi berbeza. Kita semua duduk atas semi lantai, tapi saya duduk atas kursi, tapi duduk lah kan. Kau panggil berdiri, duduk. Jadi kembali pada hadis tadi. Jika engkau tak kuasa berdiri, duduk. Mafhum kalau kuasa berdiri, tak boleh nak duduk. Tak kursi, tak boleh. Tak lantai, tak boleh duduk. Kalau kuasa berdiri kan. Kuasa berdiri hanya sekejap saja. Sekadar kuasa. Tu dia. Fa'tu minhu mastata'tum. Kamu buat apa sekadar yang mampu. Awal-awal kita boleh berdiri. Allahu Akbar berdiri. Sekadar imam baca Fatihah boleh berdiri. Kebetulan imam baca surah tu agak panjang sikit seperti solat subuh. Panjang pada yang lain kan. Berasa tak tahan kita. Turun duduk. Tu dia. Lepas tu duduk-duduk berasa kata kuasa berdiri, bangun.
Apa yang tu semaya duduk bangun menjaga kata kita tanya aku dulu. Aku punya rasa aku tuan rumah, sahibul bait adra bima fi. Mun tanya aku jadi hukum jauh-jauh gitu. Macam mana mu sekali duduk? Jadi awal aku kuasa berdiri. Aku berdiri. Tapi kerana imam tu baca surah panjang, aku tak tahan dah puasa. Kalau aku duduk lagi nanti nak rebah dah akunya. Aku punya rasa. Duduk. Itu dia. Pas duduk tu sama ada duduk di bawah lantai, duduk tak kursi, panggilnya duduk. Tapi kena terserah kepada yang tak kuasa berdiri. Itu. Itu masalahnya. Tapi kalau dulu belum timbul masalah duduk tak kursi, itu masalah. Berapa tahun je baru Berapa tahun baru dalam Malaysia ni mayat tak kursi? Tu semenjak tengok Mekah tiru daripada situ. Tiru daripada situ. Kadang-kadang tak belajar dulu, tiru daripada situ. Orang Mekah ni bukan dalil orang Mekah. Itu kan? Tu dia. Orang Mekah duduk belakang bukan dalil. Tempat jadi dalilnya ulama-ulama tengok dia duduk begitu, tidak larang, tidak tegah, tidak bahkan disediakan kursi kan. Siapa dia ambil kursi duduk. Lalu kita Malaysia apa? Nampak. Kita petani masih jarang. Di petani tu. Tak kuasa duduk bawah tu. Tapi walau bagaimanapun perkara dah berlaku, mai kita tak tebik dengan masalah. Tadi pada asal pulang kepada tak kuasa berdiri, duduk. Nak berbaring tak boleh lagi kan, bagi kita maklum dah tadi tertib dia tu. Maka duduk sama ada. Kalau dulu dia cakap gini dalam kitab dulu, duduk sama duduk dengan yang mana kelakuan duduk ada sebab duduk kita ni banyak pula bentuk kan. Duduk apa panggil? Macam ni panggil duduk mana? Bersila sini panggil. Sama duduk bersila. Sama ada bersila atau masalah holor kaki ni. Panggil apa? Belunjur. Sama tu. Duduk nak sama ada duduk tu belunjur, bersila. Apa lagi dia panggil tawarruk. Aduk tak apa-apa bunga macam rupa tahiyat awal tu, ataupun duduk iftiras macam betul rupa tahiyat silap. Tawarruk macam tahiyat akhir tadi, dan iftirah macam betul rupa tahiyat awal yang kita maklum tu. Tapi semua afdal yang tu lah. Afdal pun selama dapat pilihan tu afdalnya. Tapi di sampai tu nak olor kaki juga. Tak ada Pak jangan bertinggung lah. Bertinggung kalau panggil duduk tak rapat pun. Tu. Lepas tu satu lagi dia panggil apa? Duduk ihtiba. Berdiri dua kaki macam bentuk apa? Macam suka duduk macam tu binatang. Anjing biasa duduk lagu tu. Akak kaki dua gitu. Dia panggil duduk ihtiba, akak kaki dua. Panggil duduk juga. Jadi nak ayat kata jika tak kuasa berdiri, duduk atas yang mana kelakuan duduk tetapi yang afdalnya duduk rupa iftiras. Ini mazhab kita Syafi'i. Kan ada khilaf pula tu. Setengah mazhab kedua-dua tahiyat awal akhir tawarruk semuanya. Tu khilaf pula lah. Kita dah bawa kita ni tahiyat akhir, tawarruk, tahiyat awal dan duduk istirahat dan lain-lain duduk yang kita ada lagi banyak kerja lagi tu, duduk dengan rupa iftirah. Tu dia lah. Baik. Rokok kita kuasa rokok. Kita rokok. Kalau kita kata masa rokok tu kita kuasa bangun. Kita bangun. Tapi tak kuasa juga. Nak bangun ke bawah. Pas rokok kita mengaji bab rokok pula. Rokok dalam keadaan berdiri, iaitu dengan bawah hantarkan tapak tangan kita sekira-kira, bukan mesti sekira-kira, kalau hatta najaya sampai kepada lutut, dua lututnya sekira-kira. Tapi bagi siapa tu? Bagi orang mu'tadil, orang yang pertengahan, yang Allah Ta'ala jadi kita ni tubuh tinggi ni, tangan ni macam ni, tidak jadi seperti monyet. Monyet kadang-kadang tua tinggi, tangan pendek, ada pula tangan panjang kan. Rokok duk gini pun siapa dah. Jadi kira atas galik mu'tadil. Pendeknya elok lah, janganlah rupa semaya ni, tak boleh cokong muduk semaya ke duk mengintai. Kan? Lepas tu sunat mai semula pula beri sama, dia kata sunat menyamakan punggung belakang leher kas safihatil wahidah banding seperti papan sekeping. Tu nak eloknya.
Tidak kata terlalu rendah kepala, tidak terlalu cekah gitu. Tu asal. Mana kalau duduk rokok, maka setara mana sekurang-kurang sekira-kiranya kita tunduk itu, dahi kita membetuli kepala lutut sikit sekurang-kurangnya. Afdalnya kalau kita boleh duduk sepenuh, kalau duduk sepenuh di bawah kan. Di bawah afdalnya kira kita rokok itu dahi membetuli tempat sujud. Itu afdal. Adapun memada tu sekadar kita tunduk, dahi kita membetuli lutut lebih sikit. Maka di atas kursi gini kan kita kena nak rendah lagi, syukur. Sungguh tak gugur panggil dah. Itulah tu memadainya. Lepas tu begitulah maknanya apabila tu sujud, turun sujud. Sebab sujud nak hantar anggota yang 7. Kalau kita sujud tadi tak sampai kan. Lepas kita kuasa ke tak sujud dengan sempurna. Kuasa kena sujud sempurna. Kita kerana kita uzur berdiri, sujud tak ada uzur. Kan? Bahkan paling utama rukuk dalam sekali sujud. Terdekat sekali hamba kepada Allah iaitu ketika ia dalam sujud. Kerana hantarkan anggota yang mulia dipandang, ditilik manusia, ditilik muka lah. Tempat tiliknya. Nah, kalau kita tilik belakang, oi, elok ni. Jangan di belakang. Kita tengok depan. Sebab dia muka ni. Nah, kalau tengok nampak tu ekak tengok belakang. Tapi bila kita tengok muka, saja. Jangan orang tapik ekak. Ni nak tempat tilik manusia jangan di situ. Sebab tu syarak suruh tengok kalau nak berkahwin nak apa tu kan. Ini tempat elok manusia pandang. Tiba-tiba sanggup hantarkan yang mulia di tempat yang dipijak. Tu besar tu. Apa pula syarat nak sah sujud kena tinggikan ajizah punggung daripada leher. Oleh yang demikian kalau kita sapa kita lapik-lapik. Jadi sama gitu sujud tak memadai, tidak sah jika tak ada uzur duk cakap ni. Kalau uzur sekadar lah. Itulah bagi yang semaya atas kursi itu dinasihatkan begitulah kita punya rasa. Orang lain hukum kita tak boleh kena bercakap dengan kita dulu. Macam mana kamu? Saya begini. Kalau begitu kau boleh ginilah. Itu dia. Boleh sujud, kita turun sujud. Lepas tu naik, duduk tak kursi balik. Kalau kata rasa boleh berdiri betul, maka berdiri betul. Itu masa tahu tak? Duduk. Gitulah nasbah kita orang uzur. Itulah mana kata fattaqullaha mastata'tum. Qadar mengkuasa. Dan Allah pun kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita ingat sangat kan? Allah tidak mentaklif, tidak tuntut, tidak tekan, tidak paksakan seorang pun. Nafsan nakirah halaman nafi. Seorang pun Allah tidak. Illa wus'aha. Kita wus'aha setara nak pada tu. Itulah semoga-moganya hati kita nak ibadat pada Allah kan. Hati kita nak buat ibadat. Tapi apa boleh buat? Boleh kuat sekadar ni. Ya Allah cukup tahu keuzuran kita. Bahkan kali ke hakikat, ia juga melakukan. Untuk melebih kita di segitu kemungkinannya. Kita tengok nampak semayang tu begitu. Kita ni semayang sepenuh. Belum tentu boleh jadi kelebihan dia segini. Itulah. Bak balasan pahala tu masalah perkara. Tak boleh kita nak katakan. Itulah. Dia boleh berdiri rokok dekat nanti. Ya. Ayo tak boleh sebab fa illam tastati. Jika mu tak kuasa, bila tanya mu kuasa tak berdiri, kuasa. Kenapa mu duduk? Gitu jelah betul nak cakap dengan dia lah jadi hukum. Tak boleh panggil dia sama seorang lah. Kerana orang duduk semalam lagu tu lah. Kerana lagi ni aku tengok Mekah Medina. Jangan macam tu. Tu nasihat dia tu cakap nasihat supaya dia faham. Itulah kan. Itulah di antara lain. Ya, nampaknya kita ni ada 15 minit lagi untuk ke jam 9. Nampaknya itu ketika sederhana lah 15 minit lagi tu. Kalau lebih pada jam 9 tu tak berapa sederhana lah tu. Baik, boleh sambung. Soalan seterusnya, bagaimana cara mahu mendapat keredaan Allah? Bagaimana kita nak tahu yang Allah itu redha kepada kita? Ya kita ni ingin tahu sangat. Tapi tak mau tahu diri kita terlebih dulu.
Nah, hak ni perkara gaib. Nah, jangan sampai ada sebut apabila kita tahu bahawasanya amal seseorang itu masuk dengan hatinya rasa rajin, masuk dengan hatinya rasa suka, seronok, tu dia panggil dalam istilah tasawuf manis, lazat. Dia panggil kita kemanisan iman, kemanisan ibadat, halawatul ibadat, halawatul tawah. Siapa-siapa dapat rasa di dunia ini akan kemanisan amalan, itu menandakan alamat menunjuk bahawa dikabul oleh Allah. Maka nak kabul tu hati tak redha, tak redha nak kabul macam mana? Tak redha, aku tak suka, tak rela, mana nak terima? Kamu buat pada aku tak redha, tak suka, minta maaf, aku tak redha. Bila ada redha, dah berlaku redha, aku rela dan aku maaf dan aku terima apa je. Ini redha, terima. Jadi datanya siapa-siapa dapat rasa kemanisan yang dimaksud dengan hatinya rasa suka, seronok, manis, seperti itu suka bagi manis dibandingkan kemanisan dah. Itu tanda bukan semestinya tanda menunjuk atas diterima Allah, diredai Allah, tanda lah. Di samping itu pun dinasihatkan ulama juga pada bercakap situ, kalau tak ada tanda tu mana orang kata belum kesempurnaan, gitu je, bukan tak sah. Ini bab lain, ini bab kamal, ini maksudnya bab ihsan ni. Sah. Terima tak terima pulang kepada Allah. Itu dia. Cuma kita buat mengikut bagaimana apa syaratnya atau wajib kita raikan. Hafizu 'ala salawat, kan? Masalah raikan waktunya, rukun dan syaratnya tu panggil iqamatus salah. Aqimus salah. Tak ada kata sallu. Kamu sembahyang ikut aqimu. Aqimu mendirikan, tak panggil mendiri kalau tidak mencukupi rukun dan syarat, paling kurang. Lepas tu tambahan pula adab. Perkara sunat yang dilakukan dalam solat tu, tambah. Bila kita buat begitu sekali-sekala, Allah Ta'ala berasa kita gitu dengan rajin, bukan dengan geliat, kegelisahan, dengan segan, tidak gitu dengan hati suka rajin. Itu satu alamat. Tapi tak mesti ada alamat tu mempunyai maklum. Yang tak lazim satu pihak saja alamat. Tetapi dia kata dinasihatkan setelah kita itu jangan kita sembah atau jangan kita beribadat atas tutup nak kemanisan, jangan. Jadi kalau tutup nak kemanisan, terlari kita kerana Allah, hati tak tuju pada Allah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa ila rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Mana ilallah, minal kaun ilal mukawwin, minal kaun ilal mukawwin. Gak semua kaun daripada Allah, semua kaun. Diri sendiri ada rasa sedap mana, semua tu kaun belaka. Kata kena ilallah, bila ilallah ilal mukawwin. Jadi kalau tidak, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, aw imra'atin yakuha, dunya yusibuha, mana di antaranya kita kecap rasa manis. Kerana manis kita suka makan. Aku dah rasa dulu manis, aku suka, mari suka kerana manis tu. Ini pun kita masuk solat, masuk ibadah, berasa suka manis, maka kita tu pun nak pada manis tu supaya dia cari karamat lah. Zikir beribu-ribu apa yang nak pada karamat. Kalau dapat apa dapat yang tu. Fa hijratu ila ma hajara ilaih. Jadi upaya minal kaun ilal kaun, minal kaun ilal kaun, tak lepas. Ya banding apa tu? Kahimarir roha. Bandingnya seperti binatang kaldai zaman dulu kan. Dia untuk nak pusing air naik tu, dia ikat hema, pusing maka air naik. Himarir roha. Supaya kita dulu buat laksa. Kan buat dengan diri kan. Pusing kebak panggil sana panggil sini panggil apa? Tu beza dah weh. Panggil batu giling. Batu giling. Orang tani panggil kebak laksa. Sama yang Kedah panggil kebak juga. Batu giling kita ambil ke tepung dia tu kan. Sudah kita memasak lebih kurang bubuh dalam batu giling tu. Batu giling panggil. Hak duk pusing tu. Nunuh dalam bubuh tepung dalam tu.
Kebak juga. Sama tu. Ada apa kita duk pusing tu, batu giling je. Atau macam pusing kisaran tu batu giling. Ni masalah kita buat laksa, dalam kebak isi dalam tu, dia ada batang je kan. Kita pergi ada batang tu pusing. Tarak gili. Kadang 2 orang. Tu apa zaman dulu buat laksa bentuk tu. Sekarang pun mungkin dari tak tengok ya. Jadi Nabi SAW apa dia adalah Syekh Ibn Athaillah dia bandingkan, kalau kita amal kosak nak cari karamat, kosak nak cari kesedapan, kerana kita rasa sedap, rasa nak kepada sedap tu, kalau belah tu ya minal kaum ilal kaum bani ka himarir raha, seperti hima kisaran yang mengisarkan hima pusing. Apa dia tempat dia banding daripada minal muntaqal min ilal muntaqal ilai. Mula di sini pusing cukup sini, di sini pun seperti tawah lah. Mula di Hajar Aswad pusing keliling, temu situ pula, keliling situ pula, berapa puluh keliling, ratus keliling pun dia keliling waktu lah. Arti minal kaum ilal kaum. Tapi kalau orang hanya tuju kepada Allah, sedap punya rasa, itu satu nikmat kecap saja di dunia. Kecap sedap, lebih beberapa kali buat tak sedap lah. Tak apa, kerana kita nak pada Allah. Cuma dia beri tanda seolah-olah kita kadang-kadang kita rasa susah hati terima ke tidak ni. Ya satu pula kita amal, wajib amalkan. Selepas pada tu mari satu bimbang, rasa bimbang takut tak diterima, lalu merayunya kita. Tengok ada doa kan, Allahumma taqabbal minna salatana tammah. Tengok, ya Allah terimakanlah. Dan akhir sekali umum, Rabbana taqabbal minna, tak kira solah tak solah, umum. Tak sebut maf'ul tu. Tak sebut maf'ul tu li ta'mim. Rabbana wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terima olehmu dari kami. Apa? Bukan solat saja. Solat, sembahyang, apa meni, puasa dan amalan lain, terima olehmu. Kita minta terima dia berkenan dengan minta dengan dia terima. Kalau dia menerima dia, yang lain tak boleh. Sebab kalau buat kerana lain mungkin begitu. Bukan gaji, dia terima gaji dia tu mudah kerja hadapku, tapi kerana yang gimik dia lah. Tu pada asal begitu. Cuma kita hanya minta, ya Allah terimakanlah, maafkanlah, ampunkanlah, baikikanlah kan ya. Allahumma bika astaghith, ya Allah, dengan kau je, dengan kau semata-mata aku minta pertolongan. Wa aslih li sya'ni kullah, ya Allah mubaikikanlah sya'anku ni, mubaikilah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, minta ya Allah jangan kau serahkan kepada diriku untuk mengaturku. Tak boleh, aku hamba, diriku pun hamba, badanku pun hamba, ruhku pun hamba, semua makhlukmu. Jangan serahlah kepada diriku mengaturku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, bukan selama-lama, sekejap mata pun janganlah ya Allah, kena mu mengaturkan. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, wala tanzi' minni salihah ma a'taitani, minta ya Allah jangan kau buangkan, cabut setelah kau bagi, jangan kau buangkan amalan soleh telah kau kurniakan. Wala tanzi' minni salihah ma a'taitani. Itu doa-doa macam tu Allah sangat berkenan. Itu lebih penting pada kita nak tahu, redha dah aku, lama sama pula. Segala hantaranku, surat-surat permintaan semua dah diterima. Tu bangga pula. Sebab itulah dia larang kita, kalau dirasa manis sekalipun jangan lain kali untuk buat kerana kemanisan. Itu sepatut nikmat. Banyak punah manusia kita tanya, macam mana Allah dia tulis semayang malam tu sedap. Noyak tak ada arah. Tak ada arah noyak tu sedap. Kalau ada arah bukan sedap. Lepas sedap dia buat rasa kan. Sedap. Lepas tu semalaman je lah. Mari lain kali tahajud, tak ada situ biasa. Kata ni mujur. Apa ni panggil? Ni mujur, yang ni nasib baik. Allah tak bagi kamu manis setiap malam. Kalau manis setiap malam mu tinggal terus Allah, duduk manis tu. Betul kata dia. Baru nampak masalah dah. Itu sebagai pemberian Allah, beri rasa. Supaya orang Allah sewaktu manis pada kita, cuba rasa. Kita bermiak. Manis. Mana lagi? Tak bagilah. Rindunya. Kata. Itulah sebagian Nabi nak tanda alamat, kata semoga-moga
amalanmu diterima oleh Allah. Syukur. Ha gitu ya. Syukur, kebir syukur. Ha nak gitu. Lepas tu jangan cari lagi kan tu. Innama nahnu fitnatum fala takfur. Nah, hanya kami fitnah nah, yang kami kufur sebab kami. Itu semua tinggal isyarat nah. Ya. Masa kita tu dah hampir. Tak sampai pun kita sampai dah lah dah majak tu dia. Sampai pintu pagar apa sampai dah. Dah itu. Sampai lagi halo, sampai ada rumah, sampai dah. Sampai mana baru pintu pagar. Tak ada buka lagi pintu pagar, sampai dah boleh panggil dah sampai. Ini betul-betul lah. Kita ni sampai ke hujungnya, yakni hampir ke hujungnya. Ada 3 minit lah. Kalau lagi ni lajak pula. Nanti langsung pula tak boleh. Jadi alhamdulillah itu gurau aja dah. Gurau aja. Alhamdulillah syukur kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita apa dia tu rebut peluang keamasan. Semoga dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala rasanya dengan sekadar ini pun walaupun nampaknya sedikit masa, kadang-kadang setengah tu masih nak mau lagi, tapi cukuplah kita bina di atas sederhana khairul umur awsatuha. Nah, sebaik-baik segala urusan pekerjaan itu ialah pekerjaan yang sederhana lah dari semua segi. Itu dia. Cukuplah sekadar ini dulu. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal afwa wal afiyata fid din wad dunya wal akhirati wal ahli wal mal innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma la taj'al fina shaqiyan wala matrudan wala mahruma. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. Alhamdulillah kita baru bersama dengan Guru Bapa Ismail Syafiq yang hafizahullah, dan semoga perkongsian ilmu kita pada malam ini dalam masa yang kita batas dan sederhana tadi kata mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. InsyaAllah kita berdoakan agar kita dapat berjumpa lagi pada masa akan datang insya-Allah. Jadi sekali bagi pihak masjid ini melakukan jazakallahu jazak kepada guru di atas kesediaan menyampaikan tazkirah dan juga menjawab beberapa soalan yang dibuka tadi. Untuk mana-mana juga subuh besok insya-Allah kita akan bersama dengan Ustaz Amidi bin Zainal Asri. Betul tak?